Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang sedang menonton Bicara DR menerusi saluran berita RTM dan juga di Facebook Live Berita RTM. Saya Hafiz Dawson akan menemani anda lebih kurang 58 minit pada malam ini untuk kita bincangkan tajuk malam ini santai untuk anda, penting juga kepada ibu bapa, bukan sahaja untuk anak-anak anda tapi untuk kita semua menjaga satu bahagian dekat badan kita ataupun kita sendiri yang sangat penting. Apa saya nak katakan kejap lagi sebelum saya perkenalkan tetamu dan juga tajuknya pada malam ini. Ingin saya maklumkan perkembangan terkini COVID-19 yang dilaporkan hari ini setakat 25 hari bulan. Hari ini kes baru dilaporkan 1,360 kes. Kalau kita melihat kepada kes kebelakangan ini, seminggu dua kesnya lebih kurang sama 1,300, 1,200 dan hari ini kes sembuh baru lebih banyak daripada kes baru dilaporkan iaitu 1,491 ataupun bersamaan dengan 95.34% dan dua lagi kematian dilaporkan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 1,248. Kalau kita lihat kepada kes di setiap negeri manakah yang mencatatkan kes tertinggi? Masih lagi Selangor iaitu 356, diikuti Sarawak 308, Johor 129 dan juga Pulau Pinang 113. Empat negeri ini adalah masih lagi mencatatkan 3 angka dan mencatat rekod cemerlang ketiga ini adalah negeri Perlis. Secara konstan melaporkan kosong ataupun sifar kes. Kita ucapkan tahniah atas rakyat di negeri Perlis atas pematuhan SOP dan sebagainya. Dan juga banyak lagi negeri lain yang mencatatkan 2 digit dan 1 digit sahaja. Jadi dan kami kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan mukim-mukim yang masih lagi dikategorikan sebagai kawasan merah. Baik, jadi ini adalah tugas kita untuk kita hijaukan kembali seperti kita capai satu ketika dahulu. Tugasnya mungkin bukan mudah untuk kita semua, namun kalau kita mengembeling tenaga secara bersatu padu, maka usaha kita untuk menghijaukan semua yang merah ini pasti berjaya, insya-Allah. Baik, seperti saya katakan tadi berkenaan dengan tajuk pada malam ini, tajuknya santai untuk kita semua berkenaan dengan rongak di usia muda atau lebih mudah kita bercakap berkenaan dengan kesihatan gigi. Bukan sahaja muda ini merujuk kepada bayi atau mereka yang baru lahir, ia juga tertakluk kepada kita yang masih di usia muda ini. Dan elok untuk saya perkenalkan doktor yang sudah pun bersedia di studio ketika ini, iaitu Dr. Asma Asyari, pakar ortodontik Pusat Kesihatan Pergigian Keluarga, Fakulti Pergigian Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, saya tertarik dengan kita panggil replika gigi. Betul? Okey, saya nak cuba gosok dululah untuk permulaan ni. Okey, saya nak tahu betul ke tak cara saya gosok ni sebenarnya. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Saya nak dapatkan komen, doktor, ni betul ke tak cara saya gosok ni? Sebab tadi saya mula-mula gosok, diorang cakap macam gosok kasut. Macam gosok kasut. Macam sental So salah ni. Boleh macam tu, macam mana? Macam ni. Okey. Bolehlah, tapi perlu lebih detail sikitlah sebenarnya. Untuk kita dapatkan lebih detail apa yang doktor katakan, sekali lagi Dr. Asma merupakan pakar berkenaan dengan soal ataupun topik berkaitan dengan rongak di usia muda ataupun berkaitan dengan kesihatan gigi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan untuk kita membedah setiap cara dan juga berkaitan mitos dan sebagainya dengan kesihatan gigi ataupun rongak di usia muda ini, kita saksikan dulu resepi sihat sebelum kita lanjutkan perbincangan pada malam ini. Saksikan dulu resepi sihat. Hai. Akak-akak semua sihat? Minggu ni akak nak cerita dekat akak-akak semua tentang khasiat teh hijau. Orang kata kalau minum teh hijau ni boleh kurus. Betul ke? Kalau macam tu, akak tak payahlah pergi hiking lagi lepas ni. Minum teh hijau je. Gitu. Kalau korang perasan, ramai orang yang dalam misi untuk kurus biasanya akan minum teh hijau atau lebih dikenali dengan green tea. Walaupun ia popular sebagai minuman diet, sebenarnya teh hijau ini telah digunakan secara tradisional terutamanya oleh orang Cina sejak dahulu lagi untuk tujuan
kesihatan. Bagaimana teh hijau ini boleh membantu seseorang untuk kurus? Jom Akak ceritakan lebih lanjut tentang kebaikan teh hijau ini. Teh hijau dibuat daripada daun tanaman Camellia sinensis. Daunnya dipetik, dilayukan sedikit, kemudian segera dimasak untuk mengekalkan kualiti hijau dan mencegah pengoksidaan. Hasil daripada kaedah inilah teh hijau mempunyai kepekatan klorofil, polifenol dan antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada jenis teh lain. Menurut healthline.com, ini adalah antara sebab bagaimana teh hijau boleh membantu kita untuk turunkan berat badan. Wow! Terpesona, aku terpesona, menatap wajahmu yang manis. Okey, yang ni Akak suka. Salah satu kelebihan teh hijau adalah ia dapat membantu mengurangkan selera makan. Mungkin disebabkan rasanya yang pahit, ia tidak memberi kesan ketagihan atau cravings seperti mana minuman manis yang lain. Oleh sebab itu, seseorang mampu mengawal selera makan apabila menukar minuman manis dengan teh hijau tanpa gula. Betulkah peminum teh hijau dikaitkan dengan umur yang panjang? Sel peminum teh hijau didapati mempunyai usia biologi yang lebih muda daripada yang tidak minum, iaitu sekitar 5 tahun. Penyelidikan di Jepun juga menunjukkan bahawa peminum teh hijau akan hidup lebih lama. Awet muda gitu kan? Kejap. Ada lagi tak khasiat teh hijau ni? Di antaranya ialah melindungi dari kanser, membantu mencegah diabetes, mencegah kerosakan gigi, bersifat antivirus dan mengurangkan kadar kolesterol. Wow, banyak kan khasiat teh hijau ni? Sebenarnya banyak lagi. Nanti akak-akak boleh Google ya. Baiklah, akak ni tak sabar dah nak pergi kedai Pak Maun beli teh hijau ni. Pasti raya nanti berkebayalah akak. Gitu. Memandang wajahmu yang manis, terpesona, aku terpesona, menatap wajah. Terpesona, nak tahu terpesona ke tak, mestilah kita kena ada gigi yang cantik barulah kita akan mempesonakan dan juga terpesona dengan keindahan yang ada pada gigi kita. Inilah modal gigi dan juga penting untuk kita bercakap. Tadi Respi Sihat bercakap berkenaan dengan khasiat teh hijau dan sebagainya. Okey, kita letak tepi dulu berkenaan teh hijau dan terpesona dan sebagainya. Saya sekali lagi bersama dengan Dr. Asma untuk bercakap berkenaan dengan kesihatan gigi ataupun rongak di usia muda ini. Kita banyak bercakap tentang kesihatan gigi ini, mitos dan sebagainya. Tapi doktor, sebelum saya nak bercakap dengan perkara ini bukan mitos. Selalunya doktor gigi ni memang cantik, doktor. Saya kata. Saya tak tahu lah itu mitos, tapi kebanyakan lah sepanjang saya hidup ni, saya jumpa dentist ataupun doktor gigi ni semuanya cantik dan juga menyenangkan. Jadi saya tak tahu kenapa ada yang takut untuk jumpa doktor gigi dan sebagainya. Baik, kembali kepada topik kita, rongak di usia muda. Kita bercakap usia muda ini bukan sahaja usia bayi ataupun kanak-kanak, kita bawa kepada usia belasan tahun dan juga usia remaja dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada pengalaman doktor, masalah gigi rongak ini, bagaimana keadaannya di Malaysia juga bayi secara generalnya? Okey. So pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya pada hari ini. Rongak gigi atau dalam nama saintifik kita panggil karies gigi ni, di Malaysia ianya adalah masalah yang sangat tinggi lah yang berlaku di Malaysia. Jadi kalau kita nak kata rongak gigi ni sebenarnya adalah penyakit yang boleh dicegah. Dan ia adalah penyakit yang tidak berjangkit tetapi kadarnya sangat tinggi, paling tinggi sebenarnya untuk penyakit yang boleh dicegah. Di Malaysia di kalangan kanak-kanak, secara amnya untuk kanak-kanak 5 hingga 6 tahun dalam 80%, 70 hingga 80% kanak-kanak yang mengalami rongak gigi. So kadarnya sangat tinggi. 80% jumlah yang banyak. Jadi 20% itu mungkin terselamatlah daripada masalah gigi dan sebagainya. Tapi rata-rata kalau kita lihat anak kita ataupun anak saudara kita ke adik kita ke, mesti akan ada mengalami masalah gigi rongak dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada angka itu 80%, pastinya ada satu kajian ataupun bukti yang boleh mendukung faktor kenapa sebenarnya menyumbang kepada kerosakan gigi pada usia kanak-kanak ini, doktor. Jadi faktor-faktor utama yang menyebabkan kerosakan gigi di kalangan kanak-kanak, so pertama sekali yang paling kita kata paling popular adalah penggunaan botol susu melebihi umur 1 tahun.
Itu adalah faktor pertama. Faktor kedua adalah faktor diet yang tinggi dalam gula dan karbohidrat atau makanan dan minuman yang tinggi dalam gula dan karbohidrat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan dan penjagaan gigi oleh ibu bapa dan kanak-kanak itu sendiri. So contohnya dari segi pemberusan 2 kali sehari dan pemeriksaan berkala dengan dentist. So bukan bila ada masalah saja pergi, tapi pergi secara berkala, secara rutin lah. Bayi secara teknikal mula tumbuh gigi ni usia berapa sebenarnya? So bayi yang mula tumbuh gigi generally antara 4 bulan hingga kadang-kadang paling lambat setahun pun ada yang belum tumbuh gigi lagi. Tapi bila gigi pertama tu tumbuh dalam masa 6 bulan, elok berjumpa dengan doktor gigi lah. Jadi sebelum dia umur setahun, elok bawa jumpa doktor gigi sekurang-kurangnya sekali. Jumpa. Dan untuk bayi pun ada berus gigi yang macam getah, itu pun boleh digunakan untuk menggosok gigi bayi. Baik, bercakap tentang cara gosok dan sebagainya, saya terus tertarik kepada replika ni doktor, sebab kalau usia bayi giginya tidak beginilah. Kalau bayi, kawasan-kawasan yang menjadi orang kata hotspot area atau kawasan yang penting perlu diberi perhatian kepada ibu bapa khususnya, ini kawasan mana sebenarnya kalau untuk usia bayi yang baru ada gigi ni? Okey, so pertama sekali kita bukan saja mula berus gigi bila ada gigi. Sebenarnya bila tak ada gigi tu kita dah mula kena bersihkan gusi juga. Sebab susu mengandungi gula. So even susu ibu mengandungi laktos iaitu gula. Jadi kita perlu ambil gauze yang dibasahkan atau tuala yang basah, kita perlu lap juga gusi sebelum gigi keluar. Dan bila gigi keluar kita boleh mula beruslah macam yang you kata ada berus yang boleh masukkan dekat jari atau berus kecil. Dan yang kita nak kata permukaan mana yang kita perlu fokus, sebenarnya setiap permukaan gigi yang ada tu kita kena beruslah. Okey, sebelum kita nak tahu cara gosok gigi ke orang dewasa ni, kita fokus dulu kepada bayi sebab tajuk kita adalah rongak di usia muda ataupun di usia kanak-kanak ini. Tadi kita dah menyentuh berkenaan dengan usia berapa yang mereka patut jumpa doktor dan sebagainya. Doktor pun sudah jelaskan. Saya melihat kepada ada beberapa kes, bukan bayi tapi usia dalam 2 atau 3 tahun, ada ibu bapa yang mengambil pendekatan untuk cabut semua gigi anak mereka untuk walaupun gigi itu tidak rosak atau sebagainya. Persoalannya, adakah itu cara yang terbaik untuk mengelakkan gigi itu rosak atau apa justifikasi yang membolehkan doktor membuang semua gigi yang ada itu? Kalau dari segi itu, saya rasa yang dimaksudkan adalah pembuangan gigi under general anesthesia, iaitu kanak-kanak itu ditidurkan dan mungkin macam Encik kata membuang semua gigi. Jadi itu selalunya sebab terdapat severe caries gigi yang sangat teruk. Kita panggil severe early childhood caries, di mana banyak gigi yang rosak, jadi terpaksa kanak-kanak itu mungkin susah untuk berjumpa doktor gigi. Jadi yang paling senang di-refer kepada pakar dan pakar mengambil langkah untuk mentidurkan kanak-kanak tersebut dan membuang semua gigi lah. Ini adalah disebabkan gigi yang banyak rosak lah. Selalunya tak adalah dia akan buang gigi yang sihat, dia akan buang semua gigi yang rosak. Jadi itu adalah bukan langkah berjaga-jaga, tapi itu adalah langkah terakhir lah bagi kita kata sebenarnya itu sebenarnya langkah terakhir. Sebab semua gigi dah rosak teruk, tidak ada cara lain melainkan membuang semua gigi dan terpaksa ditidurkan kerana banyak gigi yang perlu dibuang. Itu kira solusi terakhir lah. Solusi terakhir, dan kita tak nak, kita harap semua kadang-kadang tak adalah sampai that stage. Itu macam kira solusi terakhir je. Bila doktor kata kerap berjumpa doktor dan sebagainya, dalam tempoh ini, dan saya teringat ketika mana saya sekolah dahulu, kita akan pegang satu buku hijau ataupun kad hijau. Itu rata-rata kadang-kadang akan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi. Alasan mereka adalah mungkin doktor menggunakan, dia panggil gerudi dan sebagainya. Jadi bukan sahaja kanak-kanak di usia bayi, tapi usia belasan tahun juga perlu berjumpa doktor dan sebagainya. Sepanjang doktor pengalaman ni, kenapa sebenarnya ada wujud ketakutan untuk mereka berjumpa doktor gigi ini? Sedangkan mereka tahu gigi mereka rosak, atau ada sebab lain yang mereka tak nak pergi jumpa doktor ni? Kebanyakan kanak-kanak yang sebenarnya takut berjumpa doktor gigi di peringkat sekolah atau di peringkat tadika, kebanyakan mereka sebenarnya dah ada pengalaman yang negatif masa sebelum tu. So mungkin mereka dah pernah ada tampalan masa usia 3 tahun, 4 tahun sebelum mereka ke sekolah. Kerana itu disebabkan kita menekankan pentingnya pencegahan awal. Maksudnya macam saya kata tadi, bila gigi pertama dah tumbuh, kita bawa jumpa doktor gigi. Jadi kalau ada apa-apa masalah atau lubang-lubang yang tumbuh dengan peringkat awal tu, kita memang
tak dapat lihat dengan mata kasar. Jadi kita dapat kawal faktor-faktor tu di peringkat awal. Bila benda tu dah berlaku di peringkat di mana mereka perlu buat tampalan semua, itu di mana mereka mula mendapat pengalaman negatif bersama doktor gigi. Kalau kita bandingkan dengan kanak-kanak yang giginya sentiasa terjaga, dia tak ada pengalaman negatif tersebut. Kalau kita tengok di sekolah, ada juga kanak-kanak yang bila gigi dia okey, dia sebenarnya tak ada perlu apa-apa. Dia orang just check je dan boleh terus pergi. Dia orang macam okey je. Dia takut je sebab rosak. Yang takut tu sebab sebelum tu mungkin dia dah pernah appointment dengan nurse tu dah pernah cuci sebelum tu, jadi atau cuci atau tampal, jadi dia dah pernah ada negatif pengalaman dengan doktor gigi. Mungkin pengalaman yang mengerikan. Yes, dan benda ni actually sebenarnya boleh akan affect orang tu sampai dewasa. Jadi kalau orang dewasa yang takut berjumpa doktor gigi, selalunya benda tu bermula daripada kecil. Sebab tu pencegahan tu kita kena mula daripada kecil lah paling eloknya. Kalau saya bawa balik kepada usia bayi tadi, selalu kerosakan common yang berlaku gigi mana sebenarnya? Untuk bayi itu. Okey, untuk bayi selalunya kalau kita panggil yang macam saya kata disebabkan oleh botol susu, sebenarnya memang kita ada nama khas, nama dia nursing bottle caries. Benda tu sangat kerap berlaku di Malaysia, di mana bayi tu isap botol dalam keadaan yang lama, selalunya gigi atas yang akan kena. Gigi atas permukaan gigi semua di hadapan. Isap susu, botol, adakah itu termasuk sekali dengan isap puting tu? Yes, maknanya dia isap dalam waktu yang lama. So dia tertidur sekali dengan botol tu. Jadi penting ni, ini pesanan untuk ibu bapa dekat luar sana. Pastinya anda mungkin ada persoalan juga, khususnya ibu bapa di ruangan Facebook kami di Berita RTM. Jadi anda boleh teruskan pertanyaan anda. Saya akan ajukan kepada doktor jika ada kesempatan. Namun kita rehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Malam ini bercakap berkenaan dengan rongak di usia muda ataupun kesihatan gigi anda secara keseluruhannya kita ingin bincangkan pada malam ini. Saya ingin menyentuh ada satu kajian yang mengatakan ini berkenaan dengan satu kejadian benar berkenaan dengan pemilihan pasangan, baik ada sama ada lelaki ataupun perempuan. Apakah perkara pertama yang mereka lihat adalah gigi pasangan masing-masing. Adakah gigi mereka cantik ataupun tidak? Selain daripada rupa paras yang cantik dan sebagainya, gigi benda pertama yang pasangan kita akan lihat, sebab ia akan melambangkan bagaimana kita menjaga kesihatan diri dan sebagainya. Itu selingan sajalah untuk saya maklumkan kepada anda. Tadi kita bercakap berkenaan dengan usia bayi dan sebagainya, bila mana untuk kita melakukan check up dan sebagainya. Dan kini kita ingin paparkan kepada anda satu slide ataupun beberapa slide yang sudah pun disediakan oleh doktor untuk kita tunjukkan kepada penonton kita kerosakan-kerosakan ataupun jenis-jenis kerosakan yang perlu doktor terangkan. Okey, so gambar ini diambil daripada buku yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pegawai pergigian. So ini adalah caries gigi di peringkat awal lah. Jadi kita lihat dia tak adalah awal mana, tapi dia dah mula rosakkan gigi atas. Kita tengok ada beberapa permukaan yang telah rosak. Kalau lebih awal daripada ini, dia hanya tumpuk-tumpuk putih yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Ini boleh dikatakan sebagai kerosakan biasa kepada rakyat Malaysia khususnya? Memang banyak lah, macam saya kata 80%, tapi mungkin yang ni kita tengok adalah moderate early childhood caries. So ini adalah caries gigi yang dah lebih teruk sikit daripada yang tadi. Kita tengok ada banyak lagi permukaan yang kena, permukaan atas, permukaan gigi atas dah beberapa, dan lubangnya lebih besar lah kita tengok berbanding dengan yang tadi. Kalau kita lihat kepada slide yang ditayangkan, ini adalah lebih kurang gigi bukan lagi bayi tapi dewasa, boleh saya katakan. Ini gigi susu. Gigi susu. Oh, ini gigi susu. Okey, kalau kita cakap selain daripada faktor gula ataupun sugar itu sendiri menyebabkan kerosakan gigi, ada faktor lain yang menyebabkan keadaan ini meningkat mengikut usianya? So antara faktor-faktor lain macam saya kata tadi, penjagaan gigi, pemeriksaan gigi, dan juga kadang-kadang gigi orang itu sendiri, atau contohnya gigi dia lebih cenderung untuk kena lubang, maksudnya gigi dia tak berapa kuat. Kualiti gigi itu sendiri, dan juga kadang-kadang air liur. Kalau kita tengok kadang-kadang orang yang air liur dia banyak berbuih, maknanya mulut dia kering. Jadi bila kurang air liur ni sebenarnya jadi protektif untuk mulut kita. Jadi bila air liur kurang, dia punya risiko untuk kena caries gigi pun meningkat. Dan juga benda-benda lain seperti merokok pun boleh meningkatkan caries gigi sebab dia mengeringkan mulut. So, ini satu ilmu baru untuk kita semua. Sebenarnya air liur itu mempunyai fungsi yang tersendiri. Yes, kalau kita lihat inilah kerosakan yang disebabkan oleh satu
faktor penjagaan gigi yang kurang baik dan sebagainya. Bercakap tentang faktor penjagaan gigi, tadi saya mulakan dengan cara menggosok gigi dan sebagainya. Ada masalah kebanyakan anak-anak ataupun kanak-kanak ini ada masalah tabiat ataupun malas nak gosok gigi. Kadang-kadang mak selalu salahkan anak ni malas gosok gigi macam bapa ada juga katanya. Saya tak tahu. Tapi kenapa sebenarnya disebabkan oleh anak-anak ni jadi malas nak gosok gigi ni, kenapa sebenarnya? Jadi kita selalu sarankan tabiat mula gosok gigi macam saya kata selalu kena bermula di peringkat awal. Jadi bila dia dah start tumbuh gigi pertama dan bila dia kecil lagi kita boleh start gosok gigi dia, dan kita sebagai ibu bapa kena tunjuk contoh yang baik. Kita boleh gosok depan dia orang, tak perlu setiap masa, tapi kadang-kadang tengok ni mama pun tengah berus gigi, jadi kita boleh tunjuk kepada dia orang kita good modeling punya behaviour. Dan lagi satu kita boleh cuba, kita boleh buat aktiviti memberus tu aktiviti yang seronok. Kita pasang lagu, kita macam bagi kita puji dia bila dia berus. Kita ikut apa aktiviti yang kanak-kanak tu suka dan kita cuba selitkan. Macam kita bagi dia pilih, kita beli beberapa perisa ubat gigi bagi dia pilih contohnya. Dan kalau kanak-kanak yang kecil yang betul-betul susah nak gosok, kadang-kadang kita boleh nasihat ibu bapa mungkin letak spatula satu untuk digigit, dan lagi satu bila mulut dia dah terbuka kita berus satu side tu kalau betul-betul susah lah. Dan lagi senang untuk ibu bapa berus dari belakang sebab lagi senang nak kontrol. Tapi ini untuk kanak-kanak yang betul-betul suka lah nak berus. Dari segi soal kesihatan, kita tahu kalau ubat gigi untuk usia kanak-kanak ni ada pelbagai perisa dan sebagainya. Ada strawberry, kadang-kadang saya pun nak guna strawberry sebab rasa dia sedap. Tapi tak boleh lah untuk usia saya. Tapi dalam soal kesihatan, adakah itu bagus untuk kanak-kanak untuk menggalakkan mereka gosok gigi? So, yang penting sebenarnya dalam kandungan ubat gigi perlu ada fluorida. Dan kita kena cek ubat gigi tu adakah ia mengandungi fluorida. Dan selagi ubat gigi itu mengandungi fluorida, dia sepatutnya baguslah. Dan kajian menunjukkan 1000 ppm kandungan fluorida adalah yang terbaiklah sebenarnya untuk mencegah gigi berlubang termasuk dalam kanak-kanak sendiri. Baik, kita nak terus kepada cara gosok gigi yang saya tunjukkan tadi. Doktor kata, doktor pun memberi reaksi tidak yakin dengan cara saya gosok gigi dan sebagainya, tapi perlu untuk doktor tunjukkan kepada awam ataupun penonton kita pada malam ini cara yang betul untuk kita gosok gigi. Walaupun waktu saya sekolah dulu kita akan gosok gigi dan nurse akan datang dan ajar dan sebagainya menggunakan model ini. Mungkin doktor perlu ulangi semula cara sebenar gosok gigi. Dan soalan pertama saya, berapa lama sebenarnya perlu kita gosok gigi dan berapa kali sehari? Okey, so perlu gosok gigi selama 2 hingga 3 minit dan 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan paling penting ialah pada waktu malam sebenarnya. Hanya 2 kali saja. So tak adalah kata ada yang beranggapan bahawa makin kerap gosok gigi makin bagus. Tidak semestinya. Paling kita minimum kita kata 2 kali sehari. Kalau terlalu kerap atau penggunaan berus yang terlalu kasar, contohnya kita akan suggest soft. Kalau terlalu kasar, terlalu kerap, kadang-kadang boleh menghakis gusi juga kadang-kadang. Kalau saya menggosok gigi 2 kali sehari, okey, mengikut saranan doktor gigi dan sebagainya, tapi dalam selang masa 2 kali itu saya menggunakan cecair-cecair tertentu untuk membersihkan gigi dan sebagainya untuk berkumur, adakah itu membantu atau tidak perlu sebenarnya? Cecair maksudnya mouthwash? Yes, mouthwash. Ubat kumur. Ubat kumur yang mengandungi fluorida memang boleh membantu. Nak kata kajian yang menunjukkan dia betul-betul dapat membantu dalam mengurangkan karies gigi, memang tak ada kajian berkualiti yang berkatakan sedemikian. Tapi bagi saya, ia dapat membantulah kerana ia mengandungi fluorida dan ianya boleh juga membunuh bakteria bila ada fluorida. So, asalkan saya selalu sarankan gunakan mouthwash yang ada fluorida lah. Selalunya akan tertera kepada botol dan sebagainya. Baik doktor, kalau kita buka kepada replika gigi ini, okey, ini gigi yang cantik lah. Kalau kita lihat dekat sini giginya rapat-rapat dan sebagainya. Ada juga persoalan ataupun ramai yang beranggapan bahawa kalau ada yang dilahirkan giginya jarang-jarang, adakah mereka ini susah untuk mendapat kerosakan gigi berbanding mereka yang ada gigi yang sebegini? Okey, so kalau gigi jarang-jarang, kalau kanak-kanak gigi jarang tu sebenarnya adalah normal. Lebih bagus sebenarnya bila kanak-kanak gigi jarang kita panggil primate spacing. Maksudnya dia sebenarnya jarang tu perlu untuk gigi kekal tu tumbuh kemudian. Jadi kalau kita tengok kanak-kanak gigi dia rapat,
Maksudnya kemungkinan besar giginya akan berlapis sikit nanti bila dah besar. Baik doktor, kita terus saja ke cara menggosok gigi dengan betul. Saya minta doktor tunjukkan kepada kita semua cara yang betul dan kawasan mana yang perlu diberi perhatian sepanjang proses kita menggosok gigi. Okey, so boleh. Okey, so untuk pemberusan gigi, untuk gigi yang rapat macam ni, kita kena ingat kita ada 3 permukaan utama ya untuk memberus gigi, iaitu permukaan luar ni. Okey, yang menghadap kita punya lips, kita punya bibir. Permukaan yang kita guna untuk selalunya untuk mengunyah iaitu permukaan yang atas ni, dan permukaan dalam iaitu dekat lidah dengan dekat lelangit. Okey. So masa kita berus, kita kena pastikan kita mengenakan 3 permukaan itulah. So bagi saya dia ada banyak cara, tapi selalunya saya akan nasihat patient pastikan boleh buat circular motion macam ni. Okey. Okey, so kena ingat untuk menyentuh 3 permukaan lah. So lepas tu jangan lupa ada permukaan ini. Okey. Okey. Saya ingat saya waktu saya sekolah nurse ada yang nyanyi waktu gosok gigi. Boleh pasang lagu yang kan saya katakan dia 2-3 minit kan. Kalau boleh pasang lagu lah 2-3 minit. Kalau tak sure 2-3 minit tu berapa lama. So elok pasang lagu. Okey, dan dekat dalam, permukaan dalam. So yang lagi satu yang benda penting yang kita perlu buat adalah 45 darjah ke dalam ni. Sebab di antara gusi dengan gigi kita sebenarnya ada ruang tau yang bakteria senang masuk. Di sini adalah di mana plak atau tahi gigi senang melekat. So kita kena buat 45 darjah dan sapu ke atas macam ni. Macam ni. So 45 darjah ke dalam, dan jangan lupa bahagian dalam ni yang orang selalu lupa. So dalam ni. Jadi kuantiti ubat gigi yang diperlukan, ada yang mengatakan sebesar biji kacang ataupun sebaris berus itu, atau bagaimana saranan doktor? Sebenarnya tak perlu panjang macam tu. Kita kata memang besar macam pea size, macam besar biji kacang lah yang besar. So maknanya contohnya kalau kita nak letak atas ni macam 1/3 ke 1/4 tu pun dah cukup lah. Lepas tu kita sarankan sebenarnya lepas kita berus tu, kita kita ludahkan keluar je. Kita tak perlu kumur dengan air. Oh, keluarkan je. So maknanya fluida tu akan kekal dalam mulut. Sebab kalau kita kumur dengan air, then fluida tu semua akan hilang lah. Okey, itu lagi satu point ataupun ilmu baru untuk kita semua. Baik, tadi doktor sarankan kita untuk mendengar lagu. Jangan dengar lagu rock, kan berdarah pula gigi. Jadi dengar lagu yang soft-soft, lagu yang sekitar 3 minit untuk gigi yang cantik untuk anda. Jadi jangan gosok gigi lagi. Sebelum tidur lagi, kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara di Art. Baik, bertemu kembali masih lagi bersama dengan Dr. Asma Asyari, pakar ortodontik Pusat Kesihatan Pergigian Keluarga, Fakulti Pergigian Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baik doktor, kita bercakap banyak berkenaan dengan gigi. Tadi kita kongsikan cara gosok gigi dengan betul dan sebagainya, pengambilan obat gigi bagaimana. Dan kita faham, tadi kita tunjukkan kepada penonton slide berkenaan dengan gigi gigi susu, kita katakan. Gigi susu ni kita faham dia adalah bersifat sementara, doktor katakan. Jadi perlu ke beri perhatian untuk kita jaga, sebab kita tahu dia akan tertanggal dan tumbuh gigi baru yang lebih dengan kekal itu sendiri. Okey, so jadi sebenarnya sangat penting untuk kita cuba jaga gigi susu ni, sebab mereka ada waktu tertentu yang mereka patut gugur dengan sendiri. So dia sebenarnya dah ada ditetapkan waktu-waktu yang sepatutnya. Jadi kalau gigi tu rosak dan dicabut dengan terlalu awal, atau dia rosak sampai dia terbiar di dalam mulut terlalu lama, dia akan memberi kesan kepada susunan gigi. Itu adalah satu. Dan yang keduanya adalah bila gigi susu tu rosak, risiko untuk gigi kekal dia rosak di kemudian hari naik sebanyak 50%. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah macam saya kata awal tadi, bila gigi susu rosak masa kanak-kanak, ia akan memberi pengalaman yang negatif untuk kanak-kanak tersebut. Untuk dibandingkan dengan kanak-kanak yang giginya tidak pernah rosak, pengalaman dia lebih positif, dan dia lebih cenderung bila dia dewasa, dia jenis yang selalu berjumpa doktor gigi, dia tak ada masalah. Dia bukan jenis yang berjumpa doktor gigi bila sakit sahaja baru jumpa. Jadi kita nak pengalaman positif ni dari waktu kecil lagi.
Okey, dan selain daripada itu, pentingnya penjagaan gigi ni macam saya kata, kadang-kadang infeksi gigi ni boleh menyebabkan mudarat kepada badan lah. Macam contohnya macam infeksi boleh menyebabkan kesesakan nafas dan sebagainya. Jadi penting kita tak boleh ambil remeh gigi susu ni. Kita mesti jaga juga macam gigi kekal. Yang menyebabkan kita lihat ada kanak-kanak ataupun dewasa malahan ada gigi berlapis, itu sebenarnya apa puncanya? Gigi berlapis itu adalah kepakaran saya lah sebagai pakar ortodontik yang menyusun gigi. So gigi berlapis ni banyak punca. Ada salah satu puncanya adalah genetik. Okay. Jadi contohnya rahang yang terlalu kecil atau gigi yang terlalu besar. Jadi itu menyebabkan gigi berlapis. Dan salah satu punca iaitu kena dengan topik kita hari ini, iaitu gigi susu yang rosak. Jadi bila gigi susu tu rosak, contohnya bila dibuang dengan terlalu awal, macam tidak ikut timing yang saya kata tu. Contohnya dalam gambar ni kita nampak yang ni gigi tu rosak tapi dia mungkin tak sakit, jadi dia tak dicabut, dia biar aja. Jadi bila gigi tu rosak, dia punya timing pun akan lari. Dia kadang-kadang lambat gugur juga, dia lambat keluar dengan sendirinya. Jadi nampak gigi kekal tu dah hilang, dah tak ada hilang arah, dia keluar di tempat yang lain. Saya pun menggerak-gerakkan lidah, saya nak rasa gigi saya ni berlapis ataupun tidak. Jadi inilah keadaan gigi berlapis yang telah pun diterangkan oleh doktor. Jadi ibu bapa dekat luar sana bolehlah suluh gigi anak malam ni, tengok macam mana keadaannya. Kalau ada yang sedemikian, maka perlulah anda berjumpa doktor dan sebagainya. Baik, ini soalan common yang saya boleh petik daripada ibu bapa yang mungkin tertanya dekat rumah. Sebab ada ibu bapa yang suka tarik gigi anak menggunakan benang. Tak perlu pergi hospital, just tarik macam tu. Adakah cara itu disarankan untuk dilakukan, doktor? Cara pakai benang tu kita tak sarankan lah. Tapi kita selalu sarankan bila gigi tu dah sangat longgar, memang sebenarnya dia akan cabut secara natural. Jadi kita akan galakkan kanak-kanak tu makan apple atau carrot. Yang keras? Benda-benda yang keras yang berkhasiat lah. Jadi boleh menggalakkan gigi tu. Dia bukan sahaja menggalakkan gigi susu tu tertanggal, malah dia also menstimulate gigi yang kekal tu untuk tumbuh. Dan selain itu, kita boleh suruh dia goyang-goyangkanlah dengan lidah. Jadi gigi tu jadi makin longgar, dia akan cabut sendiri. Tak payah benang. Kesian pula benang letak kat pintu. Tutup pintu tu. Betul. Mungkin doktor ada pengalaman ni. Baik, itu penting sebab ini berlaku. Sebab kita khawatir. Kita ingin doktor terangkan juga kes-kes ataupun senario yang disebabkan oleh penjagaan gigi satu, cara menggunakan benang. Kita takut ada jangkitan kuman dan sebagainya. Pengalaman doktor dalam bidang ini, kalau gigi yang rosak ini, worst case scenario ataupun senario paling teruk doktor pernah lihat, apa yang berlaku kepada anggota-anggota lain di bahagian ini? Okey, so pertama sekali kes-kes yang sangat teruk untuk yang melibatkan kerosakan gigi adalah kes orang yang dia sakit gigi, dia jumpa doktor gigi, dapat ubat, doktor suruh datang balik untuk cabut, tapi dia tak datang. Lepas tu dia balik. Lepas tu infeksi tu berlaku lagi. Dia pergi ambil ubat lagi. Dia pergi doktor lain pula lah kot. Doktor bagi ubat balik. Jadi bila infeksi tu jadi makin teruk, dia bila datang memang dah penuh nanah, muka dah bengkak, dah susah nak bernafas. Kalau nak ikutkan, sebenarnya ada juga kes yang boleh berlaku kematian sebenarnya. Bila dia mensesatkan nafas dan boleh berlaku infeksi, boleh masuk saluran darah kan. Jadi itu adalah kes masa tu saya pegawai pergigian lagi lah di bedah mulut di Kajang, di mana boleh nampaklah bengkak tu, lepas tu keluar nanah banyak lah. Boleh juga menyebabkan kanser lah kalau... Kanser tidaklah, tapi dia boleh bengkak dan nanah tu actually masuk ke dalam rongga-rongga badan kita. Jadi kes yang lebih serius lah. Yes, dan boleh menyebabkan kematian. Dengan kesihatan yang lebih teruk. Baik, kalau boleh saya kembalikan balik kepada penjagaan gigi, kerana ia saling berkaitan. Untuk mengelakkan daripada gigi rosak juga, tadi kita kongsikan kepada anda cara memberus dengan betul. Persoalan juga banyak yang kita terima. Sebab kita lihat di pasaran ketika ini banyak berus yang ada lembut, medium, hard. Ada juga dikatakan menjual berus berasaskan buluh dan sebagainya. Sebagai doktor pakar, saranannya berus mana yang paling direkomendasikan untuk kegunaan ramai? Okey, so kita akan sarankan menggunakan berus lembut. Jangan medium, jangan hard. Soft atau extra soft is bagus. Sebab macam saya kata tadi, bila kita nak berus, kita kena buat 45 darjah kan, masuk antara gusi dengan gigi. Jadi kalau kita guna hard atau medium, dia boleh merosakkan gusi. Jadi pastikan guna soft dan extra soft, dan pastikan kepala dia pun tak
terlalu besar sebab kita nak sampai ke belakang bila kepala dia besar sangat dan kita susah nak. Ini besar sebab gigi ni besar. Ini gigi manusia zaman dulu ni besar ni. So dia kena boleh senang untuk sampai ke belakang lah. Okey, itu berkenaan dengan jenis berus dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat kepada doktor sebutkan caries ataupun kehitaman pada gigi yang kita tunjukkan. Kalau kita lihat juga ada beberapa color ataupun warna. Adakah warna-warna yang berbeza sebab ada warna hitam, ada warna coklat dan sebagainya. Adakah warna itu membezakan jenis kesihatan gigi pesakit itu? So warna-warna tu sebenarnya menggambarkan betapa aktifnya gigi tu rosak. Jadi kalau warna kuning atau coklat maksudnya kerosakan tu masih aktif, tapi warna hitam tu selalunya maksudnya kerosakan dia dah tak aktif. Maknanya kita punya badan dah Florida atau iLeo kita dah mula mengeraskan kerosakan tu. Jadi selalunya dia keras. Yang hitam tu selalunya dia keras. Jadi dah tak aktif dah. Itu je lah beza dia. Okey, so saya rasa itu cukup jelas kepada anda. Baik, kita akan rehat seketika. Namun sebelum itu, saya ingin, sebab saya fikir doktor ni, doktor pakar, saya boleh throw apa juga soalan yang berkaitan dan juga banyak berkaitan dengan mitos-mitos tertentu berkenaan dengan kesihatan gigi yang perlu saya tanyakan kepada doktor, kerana ini adalah perlu untuk kita jelaskan kepada semua pihak supaya tidak ada lagi kesalahfahaman berkenaan dengan kesihatan, khususnya kesihatan gigi. Tapi jangan ke mana-mana. Seperti biasa, jangan gosok gigi lagi sebab belum berakhir lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Sebelum saya kepada mitos berkenaan dengan rongga diopsi muda ataupun kesihatan gigi, kita ingin tayangkan juga kepada anda satu lagi mitos dan juga fakta yang disediakan oleh kapsul farmasi Sofhatu Subuhi berkenaan dengan rokok elektronik. Kerana apabila dibentangkan oleh Sofhatu berkenaan dengan mitos rokok elektronik ini, kita ingin kaitkan juga fakta dan juga mitosnya berkaitan juga dengan kesihatan gigi. Jadi kita saksikan dulu mitos berkenaan dengan rokok elektronik. Silakan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan rokok elektronik, mitos dan fakta. Satu kajian yang telah diterbitkan dalam American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine menunjukkan bahawa rokok elektronik boleh mengakibatkan kesan yang hampir sama dengan rokok. Dua jenis bahan kimia yang sering digunakan dalam bahan perisa rokok elektronik dikategorikan selamat jika digunakan sebagai bahan perisa makanan. Tapi kalau bahan kimia ini disedut ke dalam sistem pernafasan, ia boleh menjejaskan fungsi sel pada paru-paru dan mengakibatkan masalah paru-paru yang serius. Apabila cecair perisa atau flavor rokok elektronik ini dipanaskan, wap yang terhasil akan mengandungi formaldehyde, acetaldehyde. Kedua-duanya boleh menyebabkan kanser dan partikel-partikel kecil logam terhasil daripada alat pemanasan. Jika disudut ke dalam sistem pernafasan, bahan-bahan kimia dan partikel halus ini akan diserap masuk ke dalam salur darah dan boleh mengakibatkan tekanan oksidasi atau oxidative stress dan radang ke seluruh sistem badan. Dalam jangka masa panjang, penggunaan rokok elektronik boleh menyebabkan masalah terhadap salur darah yang kronik ataupun dikenali sebagai chronic endothelial dysfunction. Kajian lain juga membuktikan penggunaan rokok elektronik menunjukkan kesan yang buruk terhadap kesihatan jantung sama seperti yang disebabkan oleh penggunaan rokok biasa. Asap ataupun wap yang terhasil daripada rokok elektronik bukan daripada wap air semata-mata. Hal ini disebabkan oleh kandungan utama cecair perisa rokok elektronik ialah propylene glycol, glycerin, bahan perisa dan juga nikotin. Ada yang tanya, betul ke rokok elektronik ini boleh membantu mereka yang nak berhenti merokok? Sebenarnya rokok elektronik tidak sesuai digunakan bagi tujuan berhenti merokok kerana sesetengah rokok elektronik dikesan mempunyai kandungan nikotin yang lebih tinggi berbanding yang dicatatkan pada label. Ada versi rokok elektronik yang mengandungi nikotin dalam bentuk garam yang membolehkan nikotin diserap dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke dalam badan. Selain itu, terdapat juga risiko terdedah kepada kesan sampingan kandungan bahan kimia berbahaya. Rokok elektronik juga didakwa mampu meningkatkan risiko bukan perokok akhirnya menjadi perokok. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan
Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800 88 6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Lebih membimbangkan kini, pihak berkuasa turut membongkar terdapat kegiatan penjualan cecair vape campuran dadah jenis ketamin dan ganja. Keadaan ini ditambah pula dengan kemudahan untuk mendapatkan alat vape dan cecair isian semula menerusi platform e-dagang. Jadi ingat, jauhilah tabiat yang memberi risiko kepada kesihatan diri. Baik, terima kasih Ustaz Fatul atas perkongsian berkenaan dengan fakta dan mitos menarik, perkongsian berkenaan dengan rokok elektronik dan sebagainya. Baik, kita kembali balik kepada doktor berkaitan juga dengan mitos penjagaan gigi dan sebagainya. Baik, kita terus saja kaitkan dengan rokok elektronik maupun rokok yang biasa kita gunakan. Selalunya bapa-bapa esok rokok tu yang saya kata tadi, anak tak gosok gigi ni ikut perangai ayah sebab ayah merokok juga. Contohnya, jangan marah. Saya cakap je. Tapi ini penting sebab isap rokok ini menjadi punca kepada kerosakan gigi atau apa kesannya kepada struktur gigi kita? Okey, merokok secara amnya kita tahu memang memudaratkan kesihatan lah, kan? Bukan sahaja gigi, yang paling penting lah kita tengok dekat kotak rotok, kita tengok macam-macam yang penyakit yang boleh result daripada merokok ni. Untuk dari segi gigi, dia boleh pertama sekali dia boleh menyebabkan mulut seseorang itu kering. Jadi bila kita punya air liur kurang, makin tinggilah risiko untuk kena karies gigi dan sebagainya. Merokok juga dikaitkan boleh meninggikan risiko untuk kena penyakit gusi atau penyakit tulang, di mana gigi nampak okey tapi sebenarnya tulang tu dah makin menyusut. Jadi tulang tu akan makin, gigi tu akan makin longgar dan kelama-lamaan mungkin perlu dicabut lah. Dan merokok juga menyebabkan salur darah kita semua kita panggil constricted, mengecut. Jadi kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan orang yang penyakit gusi yang tidak merokok, kita senang nak detect sebab nampak darah banyak. Tapi untuk orang yang merokok, nampak macam gigi dia, nampak gusi dia tak berdarah, nampak okey. Tapi sebenarnya dia dah ada penyakit gusi. Jadi itu adalah antara efek-efek merokok lah kepada gigi kita. Lagi satu yang saya boleh tambahkan mungkin, sebab ini juga menjadi kebiasaan khususnya mungkin di luar bandar misalnya. Untuk di usia kanak-kanak, ibu bapa ada menggalakkan menggosok gigi menggunakan arang dan sebagainya. Ianya kata membantu selain untuk merawat kerosakan gigi, dia juga memutihkan gigi. Ini cara yang betul atau bagaimana pandangan doktor? Pada pandangan saya, bila kita nak memberus gigi, eloklah menggunakan ubat gigi yang dijual di farmasi lah atau di kedai. Penggunaan arang ni sememangnya memang boleh menyebabkan gigi nampak lebih putih sebab dia mengandungi bahan-bahan yang kita panggil abrasif atau menghakis. Jadi kalau digunakan tanpa digunakan sendiri tanpa supervision, dia boleh menyebabkan gigi menjadi sensitif dan sebagainya. Jadi saya tidak sarankan menggunakan arang lah untuk membersihkan gigi. Baik. Okey. Itu antara mitos yang sempat saya kupaskan dan juga cungkilkan untuk anda. Mungkin ini juga banyak diamalkan oleh ramai pihak di luar sana. Baik, kalau kita kembali kepada topik kita, rongak di usia muda ini dan sebagainya. Awal tadi doktor katakan kalau bayi ataupun di usia bayi mengalami kerosakan gigi dan sebagainya, solusi terakhirnya ataupun cara terakhirnya lah mencabut gigi. Kita faham kalau usia besar saya pun kalau cabut gigi memang sakit, apatah lagi usia bayi. Bagaimana proses untuk mencabut kerosakan gigi pada usia yang sangat kecil ini, bayi ini, sebab mungkin ibu bapa risau anak akan menangis dan sebagainya. Mungkin ada cara yang doktor boleh kongsikan. Okey, untuk merawat sakit-sakit yang sebegini, kalau gigi kerosakan yang sangat teruk, selalunya ia akan doktor gigi tu akan merujuk kepada pakar pediatrik, iaitu pakar pediatrik kanak-kanak yang pakar untuk pergigian. Jadi mereka akan selalunya akan cuba kalau gigi tu depends banyak mana gigi yang rosak. Jadi kalau gigi tu rosak itu banyak, dan mereka mungkin akan mencadangkan buat ditidurkan under general anesthesia, di mana kanak-kanak itu ditidurkan dan dia tak sedarlah. Jadi dia bangun tu baru dah siaplah semua. Tapi kalau gigi yang rosak tu tak banyak dan kanak-kanak itu mudah untuk bekerjasama dengan doktor gigi, dan mungkin dia akan buat stage by stage, atau kadang-kadang kita boleh juga bagi nitrous oxide, iaitu gas yang menyebabkan kanak-kanak tu hayal, happy sikit, dipanggil happy gas dipanggil. Atau ada juga di sirap yang kita boleh bagi yang menyebabkan dia ngantuk, dia hayal sikit lah. Untuk kurangkanlah kesakitan dan sebagainya. Baik doktor, di minit-minit terakhir ini doktor banyak menyentuh berkenaan dengan tabiat
menyusu menggunakan botol dan sebagainya menjadi punca kerosakan gigi. Persoalannya bagaimana kita nak kurangkan anak-anak kita ni tidak menyusu menggunakan botol dan sebagainya, sebab kebanyakan ibu bapa ni tak nak cabutlah susu ataupun bagi botol susu kat anak-anak ni, sebab kalau cabut kan dia nak nangis dan sebagainya. Saya bercakap pun macam dah ada anak dah gayanya. Tapi itulah kebiasaan ni yang berlaku. Jadi macam mana kita nak kurangkan anak kita ini kurang menyusu menggunakan botol, dalam masa yang sama kita nak bagi dia juga susu botol, dalam masa yang sama nak jaga juga gigi mereka ini. Okey, saya faham dan saya appreciate yang ini bukanlah perkara yang mudah untuk mentransitkan anak itu daripada menggunakan botol kepada menggunakan cawan. Kita selalu galakkan ibu bapa mula menggunakan cawan masa umur setahun lah. Setahun kita perlahan-lahan cuba kurangkan menggunakan botol. Caranya, ada yang cadangan kita adalah untuk cairkan susu dalam botol tu. Dan dalam cawan tu kita letak kandungan susu yang betul lah. Jadi bila dia minum botol tu dia rasa tak sedap, dia rasa cair. Dan bila dia minum cawan tu dia rasa oh susu dalam ni lagi sedap. So itu adalah salah satu caranya lah yang kita selalu cadangkan kepada ibu bapa untuk buat untuk anak-anak. Itu cara atau tips yang boleh digunakan untuk ibu bapa mungkin ada firstborn atau sebagainya. Baik doktor, saya ada satu lagi soalan penting ini juga ramai yang bertanyakan berkenaan dengan berkaitan juga dengan fakta tadi, fakta dan juga auta ataupun mitos. Pengambilan kafein ataupun kopi, betul atau tidak ia merosakkan gigi atau ada kesan-kesan yang langsung daripada pengambilan kopi itu? Pengambilan kopi macam merokok, dia boleh menyebabkan staining pada gigi. So tadi saya tak sentuh salah satu kesan merokok, dia boleh menyebabkan staining. So gigi akan jadi kekuningan dan hitam-hitam. Jadi kalau adakah itu caries? Bukan. Dia kita panggil staining atau maksudnya dia akan hitam-hitam lah pada gigi. Di setengah bila gigi tu, terutama sekali bila ada permukaan yang tak rata, dan akan jadi hitam-hitam di situ. Jadi kalau diorang ni nak buat whitening, tapi kalau you smoking dan minum kopi, sekejap je lah whitening tu bertahan. Oh, hanya boleh menggunakan whitening sajalah. Tak, maksud kalau saya... Kalau gosok gigi akan hilang ke kekuningan tu? Susah nak hilang. Susah nak hilang. Okey, itu penting. Dan juga doktor, ni juga peringatan kepada semua berkenaan dengan kita panggil scaling dan sebagainya. Ramai juga yang takut nak scaling dan sebagainya. Saya difahamkan kebanyakan doktor gigi ataupun dentist ini menyarankan hanya 2 kali setahun. Kenapa 2 kali setahun? Adakah ada kesan-kesan tertentu kalau dilakukan scaling secara kerap? Okey, generally secara amnya kita akan galakkan scaling setiap 6 bulan. Tetapi itu juga bergantung kepada kesihatan mulut seseorang. Jadi kalau orang yang ada penyakit gusi contohnya, dia perlu lebih kerap, mungkin setiap 3 bulan. Dan orang yang giginya sihat, tak ada masalah, mungkin sekali setahun pun okey. Jadi secara amnya kita cakap 6 bulan sekali, tetapi anda perlu merujuk pada doktor gigi anda, tengok juga apa yang disarankan. Kerana setengah orang yang memerlukan scaling lebih kerap pun ada juga. Tapi betul ke ada individu yang tak perlu scaling sebab penjagaan gigi yang betul? Betul, ada individu kalau dia gigi dia sangat elok, tak ada karang gigi, dia jaga dengan elok, tak ada plak sangat, then dia boleh scaling sekali setahun atau 2 kali setahun pun, 2 tahun sekali pun okey. Tapi semua kena rujuk pada doktor gigi. Tapi generally saya tengok banyak pasien memerlukan 6 bulan sekali lah scaling. Atas faktor pemakanan dan sebagainya. Baik doktor, pesanan kepada penonton kita, bagaimana mereka perlu jaga gigi, tak kira kanak-kanak, kita semua perlu menjaga gigi kerana gigi adalah satu aset yang penting. Tambah-tambah lagi sekarang pakai mask ni, tiba-tiba buka mask tak ada gigi sebab tak gosok gigi dan sebagainya. Mungkin pesanan doktor kepada semua rakyat di luar sana. Okey, Jo. So, jadi saya ingin berpesan kepada semua. Saya berharap sesuai dengan topik kita untuk kanak-kanak, kita sebagai ibu bapa, kita dapat mencegah karies gigi ni di peringkat awal. Bawa kanak-kanak berjumpa doktor gigi secara berkala. Jangan bila ada masalah baru jumpa. Dan kita sebagai dewasa pun kita perlu jumpa doktor gigi secara berkala. Kerana gigi yang rosak tu pada peringkat awalnya memang tak sakit. Jadi jangan tunggu sampai sakit baru jumpa. Baik, terima kasih Dr. Asma Asyari, pakar ortodontik Pusat Kesihatan Pergigian Keluarga, Fakulti Pergigian Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau anda ada masalah gigi, boleh jumpa doktor di Fakulti Pergigian UKM di Kuala Lumpur, betul? Ya, di Kuala Lumpur. Jangan salah, mungkin UKM anda ingat di Bangi dan sebagainya, tapi dia terletak di ibu kota Kuala Lumpur. Baik, itu dia pesanan. Saya mengharapkan supaya kita mendapat input yang berguna daripada perkongsian Dr. Asma, pakar berkenaan dengan pergigian ini, khususnya kepada kanak-kanak.
Bukan saja kanak-kanak, saya katakan juga kepada kita yang dewasa ini. Baik, sebelum kita berpisah, ingin saya ingatkan kepada anda untuk terus mendaftarkan diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19 kerana mengikut laporan JKJAV, pendaftaran semakin perlahan ketika ini. Namun kita lihat pendaftaran untuk COVID-19 untuk fasa pertama sudah pun melebihi 500,000 dan juga ada pasukan tertentu yang sudah pun menerima suntikan kedua bermula daripada minggu lalu. Jadi jangan takut untuk mendaftarkan diri anda, teruskan menggunakan pelbagai saluran untuk daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin. Dan sebelum kita pisah, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Hari Polis kepada semua polis di luar sana atas kejagaan ataupun pengawalan anda untuk kita semua terlindung daripada segala mara bahaya dan sebagainya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi.